Okey, kita kembali lagi dan mengikuti wawancara Biro Mencegah Rasuah. Jadi tajuk yang kita berikan tadi, mencegah dan membentras rasuah melalui hubungan antarabangsa bahagian 2. Dan kita bersama tetamu undangan kita ya. Bagi audio yang baru saja menyaksikan, hari ini temuan kita hari Rabu iaitu 26 Mei 2021 bersamaan 13 Syawal. 13 ya, betul ya, 13 Syawal 1442 Hijriah. Ya. Dan kita bersama tetamu undangan kita Yang Mulia Puan Dayang Hasrina Suzanti, betul ya, Suzanti Haji Jamil, itu selaku penyiasat, bahkan saya penyiasat khas kanan bahagian antarabangsa Biro Mencegah Rasuah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gugup saya pulang ni. Okay. Padahal masuk bahagian kedua sudah. Bahagian kedua, jadi bahagian kedua. tergugup. Tergugupkan. Ya. Okay. Baik, silakan Atul. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut kerana ini merupakan bahagian kedua. Jadi kita akan sambung. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan usaha pencegahan dan pembenterasan rasuah melalui kerjasama antarabangsa itu, dan bagaimanakah kerjasama ini dapat membantu Biro Mencegah Rasuah menjalankan strategi dalam memerangi rasuah di negara Brunei Darussalam. Silakan Puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Atul dan Is, dan kepada semua penonton Rampai Pagi pada hari ini. Alhamdulillah, Biro Mencegah Rasuah bersiaran lagi pada hari ini, dan untuk memberikan dan memberi penerangan dengan lebih lanjut lagi mengenai tugas dan tanggungjawab Biro Mencegah Rasuah dalam pencegahan dan pembenterasan rasuah melalui hubungan kerjasama antarabangsa. Pada siaran yang lepas, saya telah memberikan penerangan mengenai objektif dan fungsi bahagian antarabangsa Biro Mencegah Rasuah, yang mana bahagian antarabangsa ini we regard it as bahagian pelengkap ataupun support service kepada dua strategi utama Biro Mencegah Rasuah dalam mencegah dan membentras rasuah di negara Brunei Darussalam. Bahagian antarabangsa juga berperanan sebagai focal person ataupun pegawai penghubung bagi hal ehwal yang melibatkan permohonan bantuan kerjasama serantau dan antarabangsa antara agensi-agensi anti rasuah dan agensi penguatkuasaan yang lain. Di samping itu juga bahagian antarabangsa juga mempunyai peranan untuk mewujudkan kerjasama dua hala dan jaringan kerja ataupun networking antara Biro Mencegah Rasuah dan agensi anti rasuah serantau dan antarabangsa. So hubungan kerjasama dan jaringan kerja ini is very important, adalah penting dalam membantu pihak Biro Mencegah Rasuah Negara Brunei Darussalam melaksanakan strategi pencegahan dan pembenterasan rasuah. Jadi soalan Atul pagi ini tadi, macam mana hubungan kerjasama antarabangsa ini dapat membantu Biro Mencegah Rasuah memerangi jenayah rasuah dan pengubahan wang haram di negara Brunei Darussalam. Jadi antara yang dapat saya kongsikan di sini ialah satu daripadanya melalui perkongsian maklumat dan informasi mengenai trend kegiatan atau perlakuan rasuah atau pengubahan wang haram yang sedang berlaku. In other words, we can have ataupun share maklumat ataupun informasi mengenai the current trend ataupun apa yang masa ini yang terkini, melalui persidangan dan mesyuarat yang dihadiri oleh pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah. Dan melalui kehadiran pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah di persidangan dan mesyuarat ini, pihak Biro Mencegah Rasuah dapat melibatkan diri dalam perbincangan dan perkongsian maklumat mengenai trend terkini atau trend terkini mengenai perlakuan rasuah atau pengubahan wang haram bersama dengan perwakilan yang hadir pada masa itu. Dan ini sudah tentu secara tidak langsung dapat menjalinkan hubungan kerja ataupun jaringan kerja dan networking yang baik antara Biro Mencegah Rasuah dan perwakilan yang hadir pada masa itu.
melalui jaringan kerja, networking dan juga kepercayaan yang wujud antara pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah dan agensi anti rasuah serantau dan antarabangsa ini, ianya dapat membantu pihak Biro Mencegah Rasuah mendapatkan maklumat secara informal, cepat dan efektif. In other words, kita ni tidak payah lagi melalui persuratan ataupun kita ni melalui kaedah-kaedah yang lain. Kita ni boleh saja like a phone call away, menelefon our counterpart ataupun rakan kita ni di luar negeri untuk mendapatkan bantuan ataupun informasi. Dan yang akhir sekali, jaringan kerja ataupun networking yang wujud antara Biro Mencegah Rasuah dengan sesebuah agensi anti rasuah ini bukanlah hanya limited ataupun terhad kepada satu agensi berkenaan, malah hubungan kerjasama atau jaringan kerja ini juga boleh dilaratkan kepada agensi anti rasuah ataupun agensi penguatkuasaan yang lain sekiranya diperlukan. Okey. Dan akhir sekali juga apabila hubungan kerjasama ini menjadi semakin akrab, maka Biro Mencegah Rasuah akan berpeluang mempelajari amalan-amalan baik yang dilaksanakan oleh agensi anti rasuah luar negara, terutama sekali dalam bidang pencegahan rasuah serta teknik dan tata cara terkini dalam melaksanakan penyiasatan rasuah melalui kursus-kursus ataupun latihan-latihan yang ditawarkan oleh agensi anti rasuah serantau dan antarabangsa ini. Sebagai contoh, saya ingin mengongsikan bersama dengan penonton pada pagi ini, pihak Biro Mencegah Rasuah mempunyai hubungan kerjasama dua hala bersama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi antara intipati kerjasama yang diberikan ialah tawaran untuk mengikuti kursus-kursus ataupun program penempatan kerja di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan juga Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, yang mana pegawai-pegawai daripada Biro Mencegah Rasuah berpeluang untuk menyertai ataupun mengikuti kursus ataupun latihan dalam bidang-bidang yang tertentu, termasuk di bahagian penyiasatan dan pencegahan rasuah. Antara contoh lain yang dapat saya bawakan di sini juga ialah hubungan kerjasama dua hala bersama Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura, yang mana pegawai-pegawai penyiasat Biro Mencegah Rasuah juga diberi kesempatan untuk mengikuti beberapa program latihan ataupun kursus asas yang ditawarkan oleh CPIB Singapura, seperti Basic Investigation Course dan juga program Anti-Corruption Executive Program bagi pegawai-pegawai kanan yang dianjurkan oleh pihak CPIB Singapura. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, secara rincinya telah pun dijelaskan Auda. Jadi untuk meneruskan lagi, Puan, kita ingin mengetahui, selain daripada kerjasama dua hala, adakah Biro Mencegah Rasuah ini mempunyai kerjasama dengan agensi anti rasuah serantau yang lain? Macam mana tu? Okey, terima kasih. Sama. Selain daripada Biro Mencegah Rasuah mempunyai hubungan kerjasama dua hala yang rapat bersama dengan SPRM Malaysia dan Singapura, Biro Mencegah Rasuah juga mempunyai hubungan kerjasama dua hala melalui memorandum persefahaman bersama dengan negara Thailand dan juga Vietnam. Selain daripada itu, di arena serantau pula, Biro Mencegah Rasuah mempunyai merupakan salah satu co-founding member kepada kumpulan agensi-agensi anti rasuah ASEAN, ataupun pada masa ini dikenali sebagai ASEAN Parties Against Corruption ataupun ASEAN Pact. Ingin saya kongsikan di sini bahawa Biro Mencegah Rasuah telah menandatangani satu memorandum of understanding MOU on cooperation for preventing and combating corruption bersama dengan negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dan memorandum ini telah ditandatangani oleh perwakilan daripada 4 buah agensi pencegahan rasuah daripada 4 buah negara
pada 15 Disember 2004 dengan tujuan untuk mengukuhkan kerjasama serantau dalam pencegahan dan pembenterasan rasuah. Seterusnya, memorandum persefahaman ini telah berkembang dengan jayanya sehingga melibatkan kesemua ataupun ke-10 buah negara-negara dan perwakilan agensi anti rasuah di rantau ASEAN. Ingin saya terangkan mengenai kumpulan ASEAN Pact ini. Pada dahulunya kumpulan ini dikenali sebagai Southeast Asia Parties Against Corruption, yang dikenali sebagai CPAC. Dan oleh kerana pada masa itu hanya 4 buah negara sahaja di bawah ASEAN menandatangani memorandum ini. Jadi as time goes by, kumpulan ini berjaya dikembangkan dan alhamdulillah negara-negara lain di bawah ASEAN juga turut memasuki kumpulan berkenaan sehingga komplit 10 buah agensi anti rasuah di ASEAN. Dan juga pada tahun 2017 semasa mesyuarat ASEAN Pact yang dianjurkan di Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN telah kumpulan CPAC ini telah dicadangkan untuk memasuki sebagai salah sebuah entiti di bawah ASEAN. Jadi pada tahun 2019 nama CPAC ini telah ditukar kepada ASEAN Parties Against Corruption bagi penyesuaian kumpulan ini sebagai salah satu entiti di bawah ASEAN dan juga melambangkan kerjasama erat dan kukuh dalam pencegahan dan pembenterasan rasuah antara agensi-agensi anti rasuah ASEAN. Ya. Dan seterusnya di sini ya Puan, pada siaran yang lepas ada menyebutkan penglibatan Biro Mencegah Rasuah dengan salah satu konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi mungkin boleh dijelaskan dengan konvensyen ini. Terima kasih. Pada siaran yang lepas, saya ada mengungsikan mengenai penglibatan Biro Mencegah Rasuah di arena antarabangsa, iaitu salah satu daripadanya ialah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah ataupun dalam bahasa Inggerisnya United Nations Conventions Against Corruption. Ingin saya jelaskan di sini bahawa Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah ataupun United Nations Convention Against Corruption ini adalah salah sebuah konvensyen antarabangsa di bawah pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang dadah dan jenayah ataupun United Nations Office of Drugs and Crime selaku sekretariat kepada konvensyen berkenaan. Konvensyen ini adalah merupakan satu mercu tanda perjanjian anti rasuah antarabangsa yang diadaptasi ataupun adopted oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations General Assembly pada bulan Oktober 2003. Konvensyen ini melambangkan pencapaian global dan komuniti antarabangsa terhadap masalah global iaitu rasuah. Konvensyen ini mempunyai keunikan yang tersendiri yang mana bukan sahaja sebagai sebuah perjanjian global, malahan perjanjian ini mengandungi beberapa peruntukan di bawah tajuk-tajuk utama yang berkaitan dengan pencegahan dan pembenterasan rasuah seperti mekanisme pencegahan rasuah, jenayah dan penguatkuasaan undang-undang ataupun criminalization dan law enforcement, hubungan kerjasama antarabangsa atau international cooperation, pengembalian aset atau asset recovery dan bantuan teknikal ataupun technical cooperation. Apa yang menarik mengenai konvensyen ini ialah ianya memberi penglibatan setiap negara ahli untuk memberi bantuan kerjasama dalam memerangi rasuah, termasuk bantuan kerjasama antarabangsa dalam penyiasatan rasuah serta pengembalian aset dan bantuan teknikal seperti bantuan perundangan, bantuan penyelidikan, perkongsian amalan-amalan terbaik, latihan dan juga kursus. Konvensyen ini juga menggalakkan penglibatan orang ramai, pihak swasta dan badan bukan kerajaan
untuk sama-sama memainkan peranan dalam mencegah dan mendidik masyarakat untuk menjauhi jenayah rasuah dan daripada berlakunya jenayah perlakuan rasuah di pejabat awam dan juga swasta. Ingin saya kongsikan di sini bahawa negara Brunei Darussalam telah menandatangani konvensyen ini pada 11 Disember 2003 dan telah pun memeterai konvensyen berkenaan pada 2 Disember 2008. Dan sebagai salah sebuah negara ahli kepada konvensyen ini, negara Brunei Darussalam dimestikan untuk menjalani review implementasi ataupun review implementation proses yang dibahagikan kepada beberapa pusingan. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam telah pun selesai menjalani pusingan pertama di bawah tajuk 2, di bawah tajuk 3 iaitu criminalization dan law enforcement, dan tajuk 4 international cooperation pada tahun 2012. Dan pada masa ini negara kita ni sedang menjalani review atau implementasi bagi pusingan kedua di bawah tajuk preventive measures dan asset recovery. Jadi kita masih ada waktu lagi dalam wawancara kita pada pagi ini, mencegah dan juga membentras rasuah melalui hubungan antarabangsa bahagian 2. Jadi untuk soalan terakhir ini Puan, kesan konvensyen kepada negara kita. Okay. Terima kasih soalan berkenaan. Ada beberapa kesannya ataupun efek, the impact of negara Brunei Darussalam sebagai negara ahli kepada konvensyen ini. Salah satu yang dapat saya kongsikan di sini ialah penggubalan undang-undang kita ini supaya ianya selaras dengan konvensyen berkenaan. Salah satu daripadanya ialah amendment ataupun penggubalan undang-undang terhadap Akta Pencegahan Rasuah, iaitu kemasukan kuasa-kuasa pencegahan kepada pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah. Yang kedua ialah pindaan terhadap bab 12 capital A dan B, iaitu misconduct in public office, salah laku di pejabat awam, dan juga salah satu undang-undang yang telah digubal iaitu Criminal Asset Recovery Order ataupun perintah mendapatkan kembali aset 2012 yang mana perintah 2012 ini khusus bagi jenayah membentras money laundering ataupun penggubahan wang haram, yang mana pegawai-pegawai Biro Mencegah Rasuah adalah merupakan salah sebuah agensi yang diberikan kuasa untuk membuat penyiasatan terhadap jenayah money laundering ini ataupun jenayah penggubahan wang haram ini. Ada beberapa lagi cadangan yang telah dibuat bagi penggubalan beberapa bab di bawah Akta Pencegahan Rasuah, dan pada masa ini masih lagi dalam perbincangan bersama dengan pihak pejabat peguam negara. Ya. Jadi sekiranya untuk menghubungi, di mana sebenarnya orang ramai untuk menghubungi sekiranya ada sesuatu perkara yang mencurigakan dan juga ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Okay. Terima kasih. Saya ingin menyeru kepada orang ramai sekiranya ada mengetahui sebarang maklumat ataupun informasi mengenai perlakuan ataupun kegiatan mengenai jenayah rasuah untuk melaporkan kepada Biro Mencegah Rasuah cawangan Ibu Pejabat BMR ataupun cawangan Kuala Belaitan seperti yang tertera di skrin TV pada masa ini. Maklumat ataupun informasi ini boleh dihadapkan secara persendirian ataupun melalui telefon, SMS ataupun WhatsApp di talian kami 8721 002 ataupun 813 0002.
ingin saya jelaskan di sini bahawa setiap pelapor ataupun identiti pemberi maklumat ataupun pengadu adalah dirahsiakan selaras dengan bab 30 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Ya, alhamdulillah. Itu dia antara penjelasan dan juga penerangan mengenai dengan wawancara Biro Mencegah Rasuah hari ini, iaitu mencegah dan membentras rasuah melalui hubungan antarabangsa bahagian 2. Dan ada bahagian 3 lagi ni Puan. Mungkin ada lagi tajuk yang akan dibawakan. Ya, insya-Allah ada lagi di minggu akan datang. Yes. Ya. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Baik, telah pun dikongsikan bersama ya. Bersama dengan Auda tadi, talian SMS ataupun juga menerusi WhatsApp ya, seperti yang telah pun dinyatakan tadi. Jadi kita mengharapkan agar perkara ini dapat memberi sedikit input ataupun menambahkan lagi informasi kepada kita ya Auda. Dan menurut daripada yang telah dijelaskan oleh tetamu kita tadi, Puan Dayang Hasrina, katanya mungkin ada yang akan datang lagi. InsyaAllah. Mungkin ada, selepas ini akan ada dibawakan beberapa lagi tajuk-tajuk mengenai usaha. Baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Ya, Atul, ada lagi? Ya. Ada lagi ada. Jadi Puan, terima kasih untuk Yang Mulia Puan Dayang Hasrina Zanti Haji Jamil, iaitu selaku penyiasat khas kanan bahagian antarabangsa Biro Mencegah Rasuah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.